Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada pengajian yang terdahulu kita sudah mempelajari tentang hukum bahawasanya ada isim yang mana terima perubahan dan ada isim yang tidak terima perubahan, dan jenis-jenis perubahan yang berlaku di akhir kalimah. Ada kalanya perubahan itu dipanggil rafa', ada kalanya dipanggil nasab, ada kalanya dipanggil khafat, ada kalanya dipanggil jazam. Maka kita fokus kepada yang pertama dahulu, iaitu rafa'. Rafa' adalah satu simbol yang khusus dan tandanya adalah dhammah dan menggantinya. Maka kita sudah mempelajari semalam bahawasanya tanda-tanda bagi rafa' itu ada 4. Yang pertama dhammah, yang kedua waw, yang ketiga alif, dan yang keempat nun. Alhamdulillah, sudah kita pelajari kesemuanya. Maka pada hari ini ingin kita membicarakan mengenai isim yang menerima hukum rafa'. Jadi saya terpaksa masuk di sini dahulu untuk memudahkan perbicaraan. Okey. Semalam kita dah lalu dah video ini, cuma kita ulang kaji sedikit. Isim yang menerima hukum rafa' ada 7. Yang pertama fa'il, yang kedua naib fa'il, dan yang ketiga dan keempat mubtada dan juga khabar. Itu ketiga dan keempat. Yang kelima isim kana, yang keenam khabar inna, dan yang ketujuh adalah tawabi' isim marfu'. Kesemua ini kita akan mempelajari satu persatu insya-Allah taala. Maka di sini saya hanya menyebutkan secara umum dahulu tentang pembahagian, maknanya isim ataupun isim yang mana menerima hukum rafa', isim itu dipanggil fa'il, naib fa'il, mubtada dan khabar, isim kana, khabar inna, tawabi' bagi isim marfu'. Okey. Maka saya sebenarnya hendak menerangkan mengenai rafa' dengan dhammah, rafa' dengan alif, rafa' dengan waw, dan juga rafa' dengan nun. Tetapi sebelum saya masuk kepada bab itu, saya hendak terangkan terlebih dahulu isim yang menerima rafa' seperti mana yang sudah kita nyatakan tadi, ada 7. Yang pertama fa'il, orang yang melakukan perbuatan. Fa'il apa fa'il? Orang yang melakukan perbuatan itu dipanggil fa'il. Jadi fa'il ini hukumnya rafa'. Hukumnya rafa' sebab dia fa'il. Okey. Cuba kita lihat di sini. Fa'il. Apa itu fa'il? Kata nama ataupun kata benda yang jatuh selepas perbuatan, dan ia dipanggil orang yang melakukan perbuatan itu. Bagaimana contoh untuk kita mudah faham? Nanti di bawah ada contohnya. Hukum fa'il tadi adalah rafa'. Hukumnya adalah rafa'. Contoh, qama zaidun. Qama telah berdiri, zaidun zaid. Kita lihat. Dia kata fa'il adalah kata nama ataupun benda yang jatuh selepas perbuatan. Ini perbuatan, telah berdiri, ini perbuatan. Zaid ini adalah kata nama yang jatuh selepas perbuatan. Zaid ini dipanggil fa'il, mana orang yang melakukan perbuatan berdiri itu.
Ini dipanggil fa'il, ini dipanggil fa'il. Maka setiap fa'il ini, mana orang yang melakukan perbuatan ini, hukumnya adalah rafa'. Okey, hukumnya adalah rafa'. Okey. Sekarang di sini apakah tanda rafa'nya? Adalah dhammah. Tapi saya tidak mau lagi bicarakan di situ. Saya hendak mengenalkan kepada ayahanda bonda dan rakan-rakan semua bahawasanya fa'il ini dihukumkan rafa'. Setakat itu dulu. Tandanya apa? Selepas ini kita akan bicarakan. Okey, telah berdiri itu dipanggil perbuatan. Zaid itu dipanggil orang yang melakukan perbuatan. Jelas, Okey, fa'il, kata nama ataupun benda yang jatuh selepas perbuatan, selepas fa'il, dan ia dipanggil orang yang melakukan perbuatan. Zaidun ini hukumnya adalah rafa'. Ini yang paling penting kena ingat. Setiap fa'il hukumnya rafa'. Yang kedua, mubtada. Apa itu mubtada? Tajuk sesuatu cerita. Itu dipanggil mubtada. Kalau kita nak menceritakan sesuatu perkara, kita akan datangkan tajuk dahulu. Tajuk itu dipanggil mubtada. Ini secara mudah untuk difaham. Apa itu mubtada? Kata nama ataupun benda yang ada di awal percakapan dan difahamkan ia sebagai tajuk sesuatu cerita. Nak mudah kita faham, ia umpama tajuk sesuatu cerita. Apakah hukumnya? Hukumnya adalah rafa'. Rafa' juga hukumnya. Contoh, Zaidun qa'imun. Kalau kita perhatikan, Zaidun qa'imun ini adalah maknanya yang terbalik daripada contoh yang mula-mula tadi. Mula-mula tadi qama Zaidun, sekarang Zaidun qa'imun. Zaid ini berada di awal kalimah. Zaid ini dipanggil mubtada. Zaid telah berdiri. Zaid ini umpama tajuk. Tajuk maknanya sekarang ini kita nak menceritakan perihal Zaid. Apakah Zaid ini? Apakah perbuatannya? Apakah dia sedang buat? Ini kita panggil tajuk, ataupun kita panggil mubtada. Qama ini dipanggil khabar, mana penceritaan dia. Ini cerita ataupun kisahnya, ceritanya dipanggil khabar, yang kita akan mengaji dalam pengajian yang akan datang. Okey. Jadi Zaid ini yang duduk pada awal kalimah ini dipanggil mubtada dan hukumnya rafa'. Tengok hukumnya rafa'. Hukumnya rafa'. Jadi sekarang ini yang perlu semua faham, bila sebut mubtada dalam minda, kita kena faham mubtada hukumnya rafa'. Itu saja. Kata nama yang berada di awal percakapan dipanggil mubtada. Zaid telah berdiri dipanggil perbuatan. Qama ni perbuatan ataupun dalam bahasa nahwu dipanggil khabar. Di sini jatuh tempat namanya khabar. Ni mubtada, ni khabar. Ni tajuk dan ni cerita. Okey. Okey. Sekarang faham tentang isim, fa'il dan juga mubtada. Dan pelajaran seterusnya adalah kita akan mempelajari isim yang rafu' dengan dhammah. Okey. Tadi kita dah nyatakan di awal dahulu, rafa' itu ada 4 alamat. Yang pertama dhammah, yang kedua waw, yang ketiga alif, dan yang keempat itu adalah nun. Okey, sekarang kita nak mempelajari siapakah yang dihukumkan rafu' dengan dhammah. Maka terdapat 4 jenis isim yang dirafa'kan dengan dhammah. Okey, dalam contoh yang akan datang ini saya bawakan rafa' itu hanya pada fa'il dan rafa' itu hanya pada mubtada, tidak ada pada yang lain, sekadar untuk memudahkan kefahaman kita. Okey, mungkin saya boleh bawa datang dulu satu. Ada semua ya. Okey. Isim yang mana rafa' dengan dhammah, yang pertama dipanggil isim mufrad.
Isim mufrad sudah pelajari dulu, bukan? Sudah belajar, bukan? Kena ulang kaji balik kalau tidak ingat. Jadi isim mufrad, isim yang menunjuk kepada makna tunggal, satu, bukan dua dan bukan tiga. Jadi senang kita nak faham isim mufrad ini, kalau dia menjadi fa'il, ataupun dia menjadi mubtada, maka isim mufrad itu perlu dirafa'kan. Okey, kalau dia dirafa'kan, apakah tanda alamat yang mengatakan dia rafa'? Tandanya adalah dhammah. Contoh, ja'al ustadzu, telah datanglah oleh seorang ustaz. Ustaz sudah datang ni bahasa mudah. Kalau bahasa nahwu, telah datanglah oleh seorang ustaz, seorang guru. Jadi al-ustadzu ini dipanggil fa'il kerana dia yang melakukan perbuatan datang. Setiap fa'il hukumnya kena rafa'. Alamat rafa'nya apa? Ni, dhammah yang kita nampak. Okey. Yang kedua, jamak taksir. Semua sudah pelajari apa tu jamak taksir? Ingat lagi ke tidak? Kalau belum ingat, sila ulang kaji pada video yang sebelum ini. Okey, jamak taksir pun sama. Kalau jamak taksir itu dia jadi mubtada ataupun dia jadi fa'il, hukumnya kena rafa', dan tanda rafa' itu adalah dhammah. Contoh di sini yang saya bawa, al-masajidu jamilatun. Masjid itu cantik. Sekarang siapakah yang menjadi tajuk? Al-masajidu ini tajuk, jamilatun ni cerita. Jadi al-masajidu ini dipanggil jamak taksir. Asalnya masjidun, sekarang dia menjadi masajid, jamak taksir. Maka dia sekarang duduk pada awal kalimah, dipanggil mubtada. Setiap mubtada hukumnya rafa'. Tanda rafa'nya adalah dhammah. Okey. Dan yang ketiga, jamak muannas salim. Semua sudah kita pelajari. Sebab itu saya datangkan dulu pengertiannya di awal video yang terdahulu, supaya bila kita datang di sini kita sudah faham apa itu jamak muannas salim. Dia tergambar. Bila sebut jamak muannas salim, tergambar pada kita apa itu jamak muannas salim, iaitu yang ada alif dan ta di akhirnya. Contoh, hadaratit talibatu, telah datanglah, bahasa nahunya telah datanglah oleh pelajar-pelajar perempuan. Kalau bahasa mudah, pelajar-pelajar perempuan sudah hadir. Jadi at-talibah itu dipanggil fa'il sebab dia yang melakukan perbuatan hadir. Setiap fa'il hukumnya rafa', betul? Dan tanda rafa' di sini adalah dhammah. Sebab apa dia rafa' dengan dhammah? Sebab dia jamak muannas salim. Okey. Dan yang terakhir, yang keempat, fi'il mudhari'. Dan contoh ni semua akan diterangkan satu persatu dengan detail, insya-Allah taala. Contoh fi'il mudhari', yadrusu Umarul Qur'ana, Umar sedang belajar Al-Quran. Yadrusu fi'il mudhari', tidak berhubung dengan akhirnya oleh sesiapa, oleh dengan mana-mana huruf yadrusu, maka dia dihukumkan rafa'. Nampak rafa' akhirnya? Rafa', dan alamat rafa'nya adalah dhammah. Dulu saya sudah katakan pada pelajaran terdahulu, fi'il mudhari' ini asalnya dihukumkan rafa' selama mana tidak masuk amil nasab dan juga amil jazam sebelumnya. Kalau sebelumnya kosong macam ni, tidak ada amil nasab, tidak ada lan ke ataupun lam tidak ada, dan seumpamanya tidak ada di awalnya, maka fi'il mudhari' itu kena baca rafa'. Isunya sekarang, apakah tanda rafa'nya? Okey, tanda rafa'nya di sini adalah dhammah. Maka itu saja pelajaran. Saya mohon semua dapat tengok balik kembali video-video yang terdahulu. Moga-moga ada manfaatnya. Wallahu ta'ala.